Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, bersabda mengingatkan persatuan-persatuan sukan kebangsaan supaya akan dapat memperkembangkan lagi program pembangunan sukan masing-masing agar melahirkan lebih banyak atlet muda di samping mengharapkan apa yang ada pada masa ini sahaja. Bersabda pada majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Olimpik ke-32 Tokyo 2020, Dulian Teramat Mulia juga mengingatkan persatuan-persatuan sukan kebangsaan supaya memberikan peluang yang adil kepada semua atlet-atlet tanpa pilih kasih dalam memberikan kesempatan bagi menyertai kejohanan dalam negeri pada peringkat kebangsaan dan kejohanan serantau dan antarabangsa pada peringkat kemahiran atau advance. Dulian Teramat Mulia dalam sabda juga menyentuh mengenai sikap pilih kasih sesetengah persatuan dalam menilai dan memberikan peluang kepada atlet-atlet untuk diketengahkan di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Sikap tersebut, tegas Dulian Teramat Mulia, tidak patut berlaku dalam persatuan kerana ia boleh menjejaskan pembangunan sukan di negara ini. Dulian Teramat Mulia turut melahirkan harapan agar para atlet yang mewakili negara ke Sukan Olimpik ke-32 Tokyo 2020 akan menunjukkan disiplin terbaik dan tidak mensisihkan kesempatan yang diberikan dengan mempamerkan pencapaian yang terbaik dan berusaha memecahkan rekod kebangsaan ataupun rekod persendirian masing-masing. Majlis penyerahan bendera negara berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Muhyiddin. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam sembah alu-aluannya mengingatkan para atlet yang akan mewakili negara supaya mematuhi garis panduan pencegahan COVID-19 yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa di negara ini dan di Tokyo serta akur kepada garis panduan Olympic Bubble pada setiap masa. Hendaklah memakai songkok muka dan mengamalkan social distancing dengan jarak yang ditentukan semasa berada di sana. Dengan ini tunjukkanlah dan berbanggalah bahawa para atlet adalah anak Brunei yang berdisiplin, yang menghormati tuan rumah, saling hormat menghormati dengan satu sama lain dan berpegang teguh kepada falsafah Melayu Islam Beraja. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dalam sabda menyeru persatuan-persatuan sukan kebangsaan untuk memastikan program pembangunan sukan mampu melahirkan atlet-atlet wanita untuk diketengahkan bukan sahaja di Sukan Olimpik malah di semua kejohanan serantau dan antarabangsa bagi menyahut misi dan peranan International Olympic Committee dalam Olympic Charter untuk mendorong dan menggalakkan promosi wanita dalam sukan di semua peringkat dan semua struktur dengan tujuan untuk melaksanakan prinsip kesetaraan lelaki dan wanita. Dulian Teramat Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan penyerahan bendera negara Brunei Darussalam kepada Dayang Umi Kalthum binti Haji Abdul Karim, Chef de Mission kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Olimpik Tokyo ke-32 pagi tahun 2020. Kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada 2 atlet dan 5 pegawai termasuk Chef de Mission, pegawai perhubungan, pegawai urus setia dan jurulatih. Negara akan menyertai 2 acara iaitu acara olahraga dan renang. Muhammad Firdaus Al-Rashid bin Haji Muhammad Idris akan menyertai acara olahraga 200 meter lelaki dan Muhammad Isa bin Awang Haji Ahmad menyertai acara renang 100 meter kuak dada.
Sukan Olimpik Tokyo 2020 akan diadakan bermula 23 Julai ini hingga 8 Ogos depan. Dua atlet negara yang mewakili negara ke Sukan Olimpik tersebut menyifatkan penyertaan mereka sebagai satu cabaran namun bersiap siaga untuk mencapai yang terbaik. Target yang untuk dicapai di kejohanan Olimpik nanti sekurang-kurangnya dapat menghampiri rekod peribadi, kemudian target yang utama ialah dapat memecahkan rekod peribadi. Being able to take part in the Olympics and being able to be the best in the country in such like a small country, it's a big achievement for not only for me, but it's a big achievement for Brunei. It's a big achievement for JBS and BDNOC. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin, Kompleks Bangunan Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Atur cara majlis termasuk bacaan surah Yasin beramai-ramai, bacaan doa kesyukuran dan sembahyang fardu asar berjemaah. Majlis doa kesyukuran ini diadakan sebagai menzahirkan tanda kesyukuran di atas kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan seterusnya berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia, sihat walafiat dan kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam berlandaskan iman dan panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 juga diadakan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Majlis yang turut diisi dengan bacaan surah Yasin dan solat fardu asar berjemaah berlangsung di Surau Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal dan Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Majlis dikelolakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat dan Bahagian Pelaburan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi penubuhan Majlis Penyelidikan dan Kemajuan Teknologi dan Sains CREATES pada 10 April 2021. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia akan terus menekankan dan memberi keutamaan kepada kepentingan penggunaan dan pembangunan teknologi sebagai pemacu utama dalam merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Sejajar dengan ini, kerajaan sedang menyelaraskan dan memperkemaskan usaha bagi mendukung pengembangan dan penyebaran teknologi yang akan dapat memberikan manfaat kepada pihak berkepentingan utama, terutama bagi memfokuskan pembangunan ekonomi. Menurut siaran akhbar Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, CREATES adalah sebagai platform baru untuk mempromosikan aktiviti yang berkaitan dengan sains, teknologi dan inovasi STI. Penubuhannya akan membantu memacu pembangunan ekonomi dan sosial ke arah melahirkan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi dengan kualiti kehidupan yang tinggi serta ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Pada masa ini, majlis sedang memfokuskan usaha kepada pengembangan rangka kerja kebangsaan STI dan rancangan tindakan yang relevan. Selain itu juga, majlis akan mengkaji semula pelbagai skim dan mekanisme pembiayaan bagi menyokong keseluruhan aktiviti penyelidikan dan pembangunan di negara ini. CREATES dipengerusikan oleh Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dan keahliannya merangkumi setiausaha tetap dari pelbagai kementerian serta pihak berkepentingan utama dari institusi pengajian tinggi dan sektor swasta.
Majlis tersebut juga disokong oleh dua jawatan kuasa kerja iaitu Jawatan Kuasa Kerja Penilaian dan Sokongan dan Jawatan Kuasa Pemantauan dan Pelaksanaan. Maklumat lanjut layari laman sesawang seperti yang tertera. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 kekal 283 kes. Sementara itu, 1 kes sembuh dilaporkan manakala 19 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 142 kes. 760 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatri, manakala 22,003 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. 63 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 147,420 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 16 Julai 2021 seramai 540 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 106,556 orang. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 19,195 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 17,621 orang. Sesi muzakarah Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa bersama ahli-ahli mesyuarat negara merupakan landasan bagi mengongsikan hala tuju Yunisa berpandukan kepada Pelan Strategik Yunisa 2019-2023. Berucap semasa sesi muzakarah, Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa menjelaskan Trust strategik itu telah dirancang dan disediakan berdasarkan kepada pelan tindakan yang mampu melahirkan para pemimpin bersifat ulama berpengetahuan dan bertakwa berkemampuan untuk membantu mencapai wawasan negara 2035 dengan sentiasa memelihara nilai sebuah negara zikir selaras dengan konsep Melayu Islam Peraja. Pelan tindakan yang dapat meningkatkan pencapaian akademik dan juga syakhsiah pelajar, kesesuaian program dengan keperluan semasa, serta staf akademik yang benar-benar berkualiti dan berwibawa. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah dengan memantapkan kualiti program akademik. Dalam hal ini, Yunisa telah menjemput pakar dari dalam dan luar negara dan juga pihak industri untuk meneroka dan menilai program-program yang ditawarkan serta mendapatkan akreditasi bagi program-program yang ditawarkan. Rombongan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Haji Sabli bin Haji Arsad. Yang Berhormat menjelaskan peranan institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam sebuah negara dan memastikan mengeluarkan cerdik pandai yang boleh ke pasaran dari semasa ke semasa. Bengkel penulisan cerita folklor ketiga Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Radio Televisyen Brunei sempena Bulan Bahasa 2021 berakhir dengan majlis penutupan bengkel. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan cenderamata dan sijil-sijil kepada pembimbing bengkel dan para peserta disampaikan oleh Awang Haji Abduh bin Haji Damit, Pemangku Pengarah Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Wakil peserta dari universiti, wakil peserta persendirian dijemput yang... Kami belajar cara-cara membuat skrip dokudrama dan cara-cara mencari bahan sumber folklor yang dapat dihasilkan dan didokumentasikan untuk rancangan TV. Bengkel ini memberikan
kami pengalaman yang paling unik lah. Sama bagi saya, bengkel ini memang bengkel yang penuh manfaat, terutamanya kami anak muda sehingga ke generasi yang masa akan datang lah. Dalam memberi peluang kepada Bilal-Bilal dan pelapis Bilal untuk meningkatkan mutu bacaan Tarhim Subuh dengan baik dan sempurna, antara pertandingan membaca Tarhim Subuh bagi Bilal dan pelapis Bilal masjid-masjid daerah Tutong diadakan. Pertandingan diadakan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75. Awang Muhammad Nur Asmawi bin Asli mewakili Masjid Kampung Kriam Tutong menjuarai pertandingan tersebut. Seramai 13 peserta menyertai pertandingan berkenaan. Bacaan Tarhim adalah doa pujian bacaan seruan selawat yang biasanya dikumandangkan di seluruh masjid, surau dan balai ibadat di negara ini sebelum menjelang azan solat subuh. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Acara pentas perayaan sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 di Ibu Negara dimeriahkan lagi malam tadi dengan pertandingan sketsa kata-kata pantang larang orang tua-tua bagi sekolah-sekolah rendah senegara peringkat akhir. Pertandingan anjuran unit akli Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan itu berlangsung di pentas perayaan kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja. Sebanyak 7 buah sekolah terpilih memasuki peringkat akhir. Pertandingan kata-kata pantang larang orang tua-tua adalah sebuah pertandingan lakonan yang menggunakan elemen kata-kata pantang larang sebagai isi cerita bagi lakonan tersebut. Pertandingan antara lain bertujuan memberi pendedahan dan mengetengahkan bakat para pelajar dalam seni lakonan di samping mempelajari dan memahami maksud di sebalik kata-kata pantang larang yang disampaikan. Sistem kebajikan negara mula dilancarkan pada 15 Julai tahun lalu. Ianya dihasrat dapat menjadi platform bagi memudahkan masyarakat yang memerlukan bantuan membuat permohonan bagi skim-skim bantuan kebajikan yang sedia ada secara dalam talian. Beberapa orang yang ditemui mengongsikan pendapat masing-masing mengenai sistem tersebut. Kebaikannya macam kalau akan memohon pakai SKN ini, itu memudahkan kami, tidak payah berkereta ke sana kemari, melalui online saja memohon. Syukur alhamdulillah masa ini yang SKN ini kalau akan dikira oke juga lah, sebabnya kira menyenangkan lah juga untuk rakyat katanya di Brunei ini. SKN ini alhamdulillah lah, misalnya ya dapat mohon dari online kan, melalui email lah. Dia memudahkan untuk orang tani lah. Lebih 3,000 pencari pekerja dijangka hadir sepanjang Recruitment Fair diadakan selama 3 hari. Hari ini merupakan hari terakhir ia diadakan. Pada hari pertama sahaja, lebih 1,200 pencari pekerja mendaftar diri. Syarikat-syarikat yang ikut serta menawarkan peluang pekerjaan dari pelbagai peringkat kelulusan yang diperlukan. Diadakan di Airport Mall, Recruitment Fair diharap dapat dimanfaatkan oleh orang ramai khususnya pencari pekerja tempatan. Syarikat-syarikat yang ikut serta juga mengadakan pameran dan sesi temuduga secara terbuka. Pencari kerja tempatan berpeluang berinteraksi dan mendapatkan maklumat pekerjaan dari wakil-wakil syarikat. Kami ada mengofer 4 vakansi. Banyaklah juga anak-anak muda yang mau mengapply sini lah. Harapan kami semoga macam orang lokal, especially 100% local, to get the employment lah. Sambutan for the past 2 days has been very good. Bagi membantu orang ramai dalam melengkapkan pengisian banci penduduk dan perumahan BPP 2021 secara dalam talian, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan meneruskan klinik e-sensus BPP 2021.
Hari ini klinik diadakan di Pusat Membeli Belah Rimba Point bermula pukul 12.30 hari hingga 9 malam. JPES dalam siaran medianya juga memaklumkan bahawa peringkat kedua BPP 2021 iaitu pengendalian e-sensus kini berada di minggu terakhir dan orang ramai khususnya ketua keluarga yang telah memilih kaedah e-sensus diseru untuk segera membuat pendaftaran dan seterusnya melengkapkan maklumat masing-masing melalui portal banci di www.brucensus.gov.pn sebelum tempoh e-sensus berakhir pada 21 Julai 2021. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Dengan itu sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.